Baik, untuk membincangkan mengenai keputusan KKM meluluskan penggunaan vaksin Pfizer-BioNTech kepada golongan berusia 12 tahun dan ke atas daripada sudut pendidikan, bersama dengan saya jam ini pensyarah Fakulti Pendidikan UKM Dr. Anwar Ahmad. Terima kasih Dr. Anwar bersama saya. Bagaimana Dr. melihat kelulusan vaksin kanak-kanak ini memberi impak kepada pembukaan semula sekolah, namun kita nak mengambil kira juga faktor guru-guru masih lagi kebanyakannya belum diberi vaksin. Bagaimana Dr. melihat? Baik, terima kasih. Yang pertama sekali kita nak menyambut baik dasar baru ni yang membenarkan umur yang 12 tahun ke atas untuk menerima vaksin. Tetapi kalau kita lihat dari segi pelaksanaan itu mungkin mengambil masa yang lebih lah. Sebab kita tahu bahawa dalam keadaan sekarang pun nampaknya pemberian vaksin tidaklah progresnya tidak begitu memuaskan, kan? Sebab dia belum mencapai apa yang kita harapkan. Walau bagaimanapun, saya harap ini pandangan daripada ruang pendidikan. Kita mengharapkan supaya pelajar-pelajar yang mengambil peperiksaan diberi keutamaan, terutamanya kumpulan yang berisiko tinggi lah, supaya mereka dapat hadir ke sekolah, walaupun tidak sepenuhnya, tetapi sekurangnya dapat hadir untuk menjalani kelas-kelas pembelajaran bagi menghadapi peperiksaan 2021 nanti. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah memberi keutamaan kepada guru-guru, sebab guru-guru adalah kumpulan yang banyak berinteraksi dengan pelajar-pelajar, dan jika mereka dapat diberikan vaksin, keutamaan itu akan membantu mereka untuk meningkatkan ketahanan diri mereka dan sistem pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Okey Dr. Anwar, kita nak bercakap tentang bagaimana keutamaan vaksin itu diberi ketika ini. Kita nak lihat esok bermulanya vaksinasi untuk industri di beberapa premis kilang dan perindustrian yang telah pun dikenal pasti. Jadi bagaimana Dr. Anwar melihat keutamaan vaksin untuk industri ini sedangkan kebanyakan guru masih belum divaksin? Bagaimana kita nak melihat keutamaan untuk sekolah ini dibuka dengan segera dan selamat? Ya, saya fikir dalam keadaan sekarang, sekolah tidak dapat dibuka lah. Saya setuju dengan tindakan KPM untuk meneruskan PDPR selama 25 hari lagi, dan mungkin juga akan diteruskan jika keadaan tidak begitu baik pada masa depan. Kalau kita menggunakan keputusan SPM baru-baru ini, kita dapati bahawa dalam keadaan COVID menyerang negara kita pada sepanjang tahun lepas, keputusan menunjukkan peningkatan berlaku. Itu menunjukkan bahawa pihak KPM telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya. Guru-guru telah berusaha dengan baik, dan pelajar-pelajar juga sebenarnya telah membuat persediaan yang rapi. Sebab itu kita dapat lihat keputusan SPM 2020 telah meningkat. Jadi kalau dia ambil kira pengalaman kita tahun lepas, sepatutnya pengalaman kita pada tahun ini tentulah lebih baik. Maksudnya persediaan kita akan lebih rapi, guru-guru lebih bersedia untuk melaksanakan PDPR, pelajar-pelajar juga telah mempunyai pengalaman yang lebih baik untuk melaksanakan PDPR. Itu satu perkara. Perkara yang lebih besar apabila kita mencangkan tentang COVID ini adalah berkaitan dengan pelajar tahun 1 dan tahun 2. Sebab kita dapati mereka ini sedang berhadapan dengan isu 3M, keciciran pembelajaran membaca menulis semira yang sepatutnya diambil perhatian oleh pihak KPM. Tapi disebabkan vaksin ini tidak melibatkan pelajar-pelajar di bawah 12 tahun, jadi mungkin isu itu boleh diperbincangkan dalam ruang yang lain. Okey, kita nak lihat selain daripada vaksinasi dan seperti yang doktor katakan tadi, mungkin berdasarkan keputusan SPM menunjukkan prestasi yang agak baik, tetapi mungkin tidak diambil kira di sini adalah seperti yang doktor katakan tadi, isu keciciran dan juga tekanan kesihatan mental, itu semua faktor-faktor lain yang juga perlu diambil kira di sini. Jadi selain daripada vaksinasi, apa lagi mungkin strategi yang boleh dikemukakan untuk sekolah-sekolah ini dibuka dengan segera? Ya. Vaccination adalah our game changer lah, yang akan menyelesaikan banyak isu-isu berkaitan dengan pendidikan. Tetapi dalam keadaan sekarang, pelaksanaannya yang tidak begitu menyeluruh, belum mencapai tahap yang diharapkan. Kita terpaksa mencari kaedah-kaedah lain. Misalnya kita harus memperkemaskan cara-cara PDPR dilaksanakan. Kita juga perlu memberi latihan yang lebih baik kepada guru-guru. Kita juga harus membuat persiapan untuk membantu kanak-kanak yang tidak mempunyai
bahan-bahan pembelajaran di rumah. Saya ingat ini adalah perkara-perkara yang besar yang harus dilihat oleh pihak KPM. Saya ingat dalam keadaan gini KKM mungkin tidak mampu untuk menyelesaikan isu vaksinasi kepada 5 juta pelajar seluruh negara dalam masa yang terdekat. Jadi pilihan lain tidak ada, kita harus terus melakukan PDPR, tetapi pelaksanaan PDPR itu harus diperjelaskan kepada rakyat bagaimana untuk memastikan bahawa keberkesanannya itu dapat dipastikan dan dapat memberi manfaat yang besar kepada sistem pendidikan negara. Jadi akhir sekali doktor, kita boleh merangkumkan di sini melihat kepada PDPR masih lagi isu yang membelenggu pelajar dan juga guru, masih lagi akses isu-isu akses capaian internet dan akses kepada peranti digital dan sebagainya. Nampaknya PDPR ini sukar untuk dilaksanakan dalam jangka masa yang panjang. Jadi mengambil kira itu dan juga kelulusan vaksin telah pun diperoleh hari ini dengan juga lebih banyak jenis vaksin yang telah pun diperoleh dan diluluskan. Bagaimana Dr. Anwar melihat keperluan untuk mempercepatkan lagi keluasan pemberian vaksin itu untuk kanak-kanak, murid sekolah dan juga guru? Ya, kita sangat mengharapkan projek ataupun program vaksinasi ini dilakukan secepat mungkin. Itu harapan yang paling tinggi yang kita mohon ataupun kita minta kerajaan pastikan ataupun lakukan. Tetapi kita juga tahu banyak kekangan dan halangan yang sedang berlaku. Kita mengalami kekurangan ataupun jumlah vaksin yang belum mencukupi untuk seluruh rakyat kita, dan kita juga berhadapan dengan kumpulan yang berisiko tinggi yang harus diberi keutamaan terlebih dahulu. Jadi dalam keadaan sekarang ini bermaksud kita tidak banyak pilihan dari segi program vaksinasi ini. Kita harus mencari cara-cara lain untuk memastikan bahawa sistem pendidikan kita berterusan. Pertama, kita kena pastikan PDPR kita itu ditambah baik. Dan yang keduanya, kita kena pastikan bahawa guru-guru kita juga bersedia lebih baik, bukan saja dari segi PDPR tetapi juga dari segi mental mereka. Sebab kita bimbang kalau guru-guru berhadapan dengan burnout, mengalami apa kita panggil sebagai keletihan pendidikan, ini akan menyebabkan sistem pendidikan kita juga akan berhadapan dengan masalah yang besar. Baik, terima kasih Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Fakulti Pendidikan UKM mengulas mengenai kelulusan pemberian vaksin jenis Pfizer-BioNTech kepada golongan berusia 12 tahun dan ke atas.